Hai, selamat pagi. Hari ini kita nak makan laksa. Lalang kita dah nak makan laksa tu, saya buat satu konten lah yang menjelaskan macam kandungan laksa tu, sejarah-sejarah serba sikit pasal laksa tu. Okey. Kita ceritakan serba sedikit pasal laksa. Pada awalnya, laksa adalah sebuah mie yang diperkenalkan oleh Goh Litek di Capital Street pada tahun 1945. Lepas tu keluarga Tan dia menginovasikan pes laksa tersebut pada tahun macam 60-an hingga 70-an macam tu, dan dah dia inovasikan, dia membuat macam pes tu yang dia hasilkan sendiri menggunakan rempah-rempah ratus yang dah telah ciptakan. Lepas tu keluarga Tan ni telah menjual pes tersebut dan menamakan macam paket pes tu cap burung layang-layang. Sebenarnya kita nak beritahu apa benda laksa tu. Laksa ni adalah sebuah juadah macam hidangan mie yang bukan nak cakap untuk dimakan pada waktu tengah hari saja. Macam contohlah, kita boleh makan macam saya tadi, waktu pagi-pagi macam ni nak makan laksa. Laksa boleh dimakan waktu pagi, waktu tengah hari, waktu malam. Macam di mana-mana waktu pun dia boleh dimakan kan. Pada mention yang laksa ini adalah satu makanan yang boleh dimakan setiap hari, bukan kita hanya temui pada macam perayaan saja. Lepas ni saya nak beritahu tentang bahan-bahan yang terdapat dalam satu mangkuk laksa. Ni contoh. First kita letak mie, lepas tu ada ayam, telur, lepas tu ada 2 biji macam bukan 2 biji, sebiji limau yang dibagi 2. Dah tu ada daun ketumbar, dan ada toge dan letak udang. Lepas tu ada sedikit macam sesudu sambal belacan, dan last kali ada baru kita letakkan kuah tu. Pentingkah laksa Sarawak? Kalau bagi pendapat aku, laksa Sarawak penting. Sebab macam kita dapat tengok daripada warisan yang terdapat dalam Nusantara ni, laksa Sarawak adalah macam identiti bagi Sarawak. Sebab laksa Sarawak merupakan salah satu makanan antara makanan yang terkenal dalam Sarawak. Selain itu, dalam Sarawak juga terdapat macam kolok mi di tempat lain ada, tapi macam rasanya tidak macam tidak sama, rasanya akan berbeza. Betutkah laksa Sarawak dipelihara? Bagi pendapat aku juga yang itu patut dipelihara. Sebagai contoh, dalam Kuching Sarawak ini terdapat pelbagai kedai yang macam serve makanan serve laksa Sarawak tersebut. Contoh seperti King Laksa, Mam Laksa macam tu. Macam kedai makanan yang biasa pun terdapat juga stall yang akan menjual laksa Sarawak. Bagi aku lah kan, laksa Sarawak ni patutnya dipelihara. Macam contoh yang kedai-kedai yang menjual macam King Laksa macam tu, Mam Laksa macam tu, sepatutnya mereka membuat macam hidangan itu lebih memperluaskan, biar macam apa dia kata, yang laksa Sarawak ini tidak kehilangan. Tapi pada pendapat saya, laksa Sarawak takkan hilang sebab makanan tersebut mempunyai keistimewaannya sendiri, dan makanan tersebut adalah merupakan sebuah macam identiti diorang yang berada di Sarawak ini juga. Macam orang Sarawak yang pergi ke luar negara ke ataupun luar negeri, mereka mesti akan teringat dengan rasa-rasa yang mereka nak makan laksa Sarawak ni. Sebagai yang saya dah mention awal-awal tadi, laksa Sarawak ni dimakan bukan saja pada masa tertentu saja. Laksa Sarawak boleh dimakan pada bila-bila masa, seperti breakfast, lunch, dinner pun orang boleh makan. Dan laksa Sarawak ni seperti yang pes yang dah telah diinovasikan oleh keluarga Tan. Pes tersebut
boleh dibeli bila masa, dan makanan tersebut boleh dibuat di rumah sendiri. Tapi itulah, dengan risiko diri sendiri itu, rasa mungkin tidak sama yang dijual, ataupun ada sedikit berbeza. Mungkin rasa tu berbeza, tapi macam kepuasan diri sendiri. Macam aku ni tadi, aku pergi beli ke kedai, tapi bukan membuat sendiri sebab aku malas. Satu. Tapi kalau ikutkan, kalau saya buat sendiri, saya boleh membuat itu lebih macam kuantiti yang banyak. Mungkin macam tu kuantiti yang banyak, macam saya boleh letak udang. Macam dalam video yang tadi, letak udang hanya 2 ekor saja. Kalau saya buat sendiri, saya boleh letak udang seberapa banyak saya boleh. Lepas tu mie tu dengan kuantiti yang lebih banyak, dan menggunakan mangkuk yang lebih besar.